So yang pakai phone, kamu zoom lah bagi tak nampak apa Google Meet kat tepi tu. Kamu bagi nampak apa file soalan dengan jurnal am cukup lah. Okey lah, so yang pertama saya tengok ayat A, dia kata belian barang 336 secara kredit daripada pembekal Diana. Okay, kita beli daripada Diana, tapi kita telah bukukan ke akaun kedai Liana. Okay, beli apa? Beli barang. So yang ni lah kamu kena tengok tiga benda tu lah. 3 akaun yang terlibat tu, yang mana yang dia buat yang salah. Belian barang niaga ni maksudnya yang ni akaun yang dia buat dengan betul lah. Cuma yang salah yang mana satu? Daripada Diana tapi telah dibukukan ke akaun kedai Liana. So yang salah adalah akaun kedai Liana. Jadi yang pertama sekali cikgu kata tu tadi, lebih mudah kalau kamu mungkin buat ledger-ledger kecil-kecil lah untuk kamu sebagai apa? Sebagai jalan kerja kan, nak tengok balik. Okay, kamu boleh draw apa akaun biasa-biasa lah. So yang pertama akaun belian. Yang ni yang dia buat lah. Yang dia buat yang pertama akaun belian, yang tu akaun yang betul. Kemudian yang kedua dia buka akaun kedai Liana. Okay, ini pun kamu kena tahu lah siapa yang debit, siapa yang kredit. So macam kamu dah belajar macam sistem-sistem bergu, bila kita beli barang, kalau betul yang kita buat, kita akan debit akaun belian. Jadi yang belian ni kita akan debit 336. Yang ni catatan yang betul lah, yang tu yang betul, akaun belian tu betul. Yang salah adalah dalam akaun kedai Liana. Jadi kedai Liana dia akan catat sebelah kredit lah. Ini catatan yang salah. Nampak kan? Itulah first step kamu tengok lah. Untuk ayat tu, akaun apa yang terlibat. Bulatkan lah nak highlight ke apa-apa. Lepas tu kamu tengok apa yang dia buat. Debit tu, belian tu debit. So yang tu yang betul. Kedai Liana yang salah. Jadi kita kena buka akaun yang sepatutnya lah. Jadi kamu akan buka akaun kedai Diana. Okay, ini apa nama kesilapan dia? Akaun dalam kedai Diana tapi tersalah masuk ke akaun kedai Liana. Yang ni apa nama kesilapan ni? Siapa mesti ingat? Dia salah akaun yang sama jenis. Siapa nak bagi jawapan? Sama ada nak cakap ke, nak type ke? Apa nama kesilapan ni? Siapa ingat? Beli barang tu betul tapi dia rekod dalam akaun pembekal yang salah. Maksudnya kesilapan tu masuk akaun salah tapi jenis akaun yang sama. Jadi kita panggil sebagai kesilapan commission. Nama dia adalah kesilapan commission. Silap catat dalam akaun dalam jenis akaun yang sama. Okay, itu yang nama dia lah. Okay, yang dari segi pembetulan, macam mana kamu nak repair? Kedai Liana salah yang sebelah kredit, jadi kamu kena kosongkan balik, kamu kena rekod di sebelah debit untuk akaun kedai Liana dan kamu akan bergukan ke akaun kedai Diana. Yang cikgu guna pen merah tu, yang dia punya pembetulan. Jadi akaun Liana kamu kosongkan, kamu debitkan balik sebab yang salah tu adalah sebelah kredit. Jadi kamu debitkan balik kedai Liana. Dan kamu buka akaun kedai Diana yang betul, kamu akan bergukan. Okay, dia akan masuk ke sebelah kredit. Jadi sekarang ni kamu baca balik yang kamu tulis tu. So siapa debit, siapa kredit. Itu yang kamu akan tuliskan dalam bentuk journal. So kamu akan debit kedai Liana. So bila buat journal, soalan ni dia cuma guna huruf A. So kamu bila buat jawapan ni, kamu pun tulis huruf A lah untuk jawapan yang pertama tu. Jadi kita akan debit kedai Liana, kita akan kredit kedai Diana. Okay, 336. Okay, soalan ni selalunya keterangan ringkas mungkin dia suruh, dia kata boleh diabaikan. Kalau kata diabaikan, kamu tak boleh tulis lah keterangan ringkas tu. Kena faham tak? Boleh follow tak yang pertama ni lah. Yang ni kesilapan commission, silap masuk akaun pembekal. So macam saya terang tadi lah, tengok ledger yang dia buat dulu, yang salah tu dulu, yang mana betul, yang mana salah. Kita cuma repair yang salah sahaja. Dan kita baca balik catatan tu dalam bentuk debit kredit dan kita tulis semula ke dalam bentuk journal. Okey, itu yang pertama. Okay, yang kedua B, pulangan barang 255 oleh kedai Jin
telah direkodkan sebagai 525 dalam kedua-dua akaun. Okay, yang ni dari segi apa yang silap ni? Dari segi nama akaun tak salah lah, pulangan barang, kedai gym. Nama akaun tak ada masalah. Cuma yang salah di sini adalah angka. Sepatutnya angka yang betul 255 tetapi telah direkodkan sebagai 525. So yang ni pun macam tadi, cuba kamu buat baliklah ledger untuk kamu nampak apa yang silap tadi. So yang ni yang A tadi, okay, ni ledger B. So akaun tu betul, pulangan barang oleh kedai gym. So pulangan barang ni pulangan apa? Pulangan belian ke pulangan jualan dalam soalan ni? Itu pun nak kena tahu lah tu, ni pulangan apa kelas? Jualan atau belian? Pulangan barang oleh orang lain. So yang ni adalah pulangan jualan. Itu pun kena tahu lah, lagi baca soalan tu silap pulangan pula. Okay, itu pulangan jualan. Akaun yang kedua, akaun kedai gym. Okay, dari segi nama akaun yang terlibat tu betul. Cuma yang salah tu angka. Tapi lagi satu, kamu tahu lah siapa yang angka-angka ni sebenarnya duduk sebelah mana dalam ledger ni. Pulangan jualan sebelah mana? Debit ke kredit? Pulangan jualan debit ke kredit? Bila berlaku pulangan jualan, debit ke kredit? Tak respon? Pulangan jualan debit ke kredit? Ingat dia kontrol jualan. Okey, betul lah. Thank you, Ain. Debit lah. So, kamu ubah angka tu. Yang salah tu, dia rekod sebagai 525. So, ini yang dia buat. So, pulangan jualan debit. Jadi, kedai gym memang akan di sebelah kredit lah. Okey, 525. Cuma tengok, angka dia terlebih. Kan, patutnya hanya 255. So, kamu nak kena buat apa? Angka yang masuk terlebih. Kita nak kena tolak balik lah. So, kamu ambil beza dah tu. 525, kamu tolak dengan 255. Jadi, beza dia sebanyak 270. Jadi, kamu nak kena tolak balik lah. Akaun ni kamu nak kena tolak balik. So, macam mana nak tolak balik? Okay, ni catatan yang salah yang kita buang angka besar tu. Jadi, kamu nak kena tolak balik. So, nak tolak balik sebanyak 270. Kita letak sebelah yang berlawanan lah. Nah, catatan asal sebelah debit dalam pulangan jualan, catatan asal dalam kedai gym sebelah kredit. So, bila kamu nak tolak ledger tersebut, kamu kena letak di sebelah yang berlawanan. So, yang itulah yang pelarasan dia. So, kamu baca baliklah ledger tu, siapa debit. Yang kita debit adalah kedai gym. Kedai gym kita debit, pulangan jualan kita kreditkan. So, tulis balik benda tu dalam bentuk journal am. Okay, debit, kedai gym, kredit, pulangan jualan 270. Okey, boleh follow tak yang ni? Nah, ini nama dia apa? Kesilapan apa ni? Ini senang nama dia, kesilapan. Siapa nak jawapan ni? Kesilapan apa nama dia? Ada jawapan daripada kamu? Kesilapan. Kesilapan. Kan seorang. Kesilapan apa ni nama dia? Yang silap tu nombor. Kesilapan. Amount. Nah, jangan tulis angka lah. Di buku teks dia terima istilah kesilapan amount. So kamu kalau kata exam keluar soalan ni dalam SPM apa kan yang tanya nama, tulis kesilapan amount. Jangan tulis kesilapan angka. Okay, yang tu ada masalah, boleh faham lah. B, nak angka terlebih, so nak kena tolak balik. So nak tolak balik macam mana? Letak sebelah yang berlawanan dengan catatan asal. Okay, yang tu soalan B. Kita tengok pula soalan C. Dia kata apa soalan C ni? Bil air kediaman. Bayaran bil air kediaman. Bil air rumah sendiri dicatatkan ke akaun kadar bayaran. Ini bercanggah lah kan? Bercanggah daripada prinsip lah. So ini kita panggil sebagai kesilapan prinsip. Sebab sepatutnya ambilan tu tak boleh masuk dalam akaun kedai. Kita kena buat dalam akaun ambilan. So yang tadi lah kamu buat dulu apa yang salah yang dia buat tu. Akaun apa bayaran bil ayak kediaman telah dimasukkan ke akaun kadar bayaran. So kalau ikut yang salah ni akaun kadar bayaran lah. Okay, dia masukkan belah mana?
Kadar bayaran ni kalau kata kamu rekod, kamu akan catat sebelah mana? Dia belanja kan. Jadi awak ingat balik Abang Les. Angka kadar bayaran ni kalau ikutkan soalan ni, dia tak sebut debit ke kredit, tapi kamu kena faham apa yang kamu dah belajar selama ni. Bila kadar bayaran tu adalah belanja, jadi angka belanja memang kita akan rekodkan di sebelah debit lah. Okay, yang tu yang salah. Okay, yang ni yang dia buat yang salah ni. Maksudnya yang lagi satu akaun tu betul lah. Kita abaikanlah yang lagi satu, kita cuma nak tengok yang salah saja. Jadi sepatutnya dia buka akaun apa? Kamu patutnya buka akaun ambilan. Sepatutnya kita buka akaun ambilan. Tapi kita dah masukkan ke dalam akaun kadar bayaran perniagaan. Jadi yang pertama sekali kena buat apa? Akaun kadar bayaran kamu kena kosongkan semula. Jadi akaun kadar bayaran kamu kena kreditkan balik macam tu. Kosongkan semula akaun kadar bayaran. So yang ni kredit. Yang ambilan ni kamu akan catat sebelah debit lah. Dia memang patut debit pun. Ambilan berlaku dia akan didebitkan. So kamu baca yang kuning yang ni lah. Yang kuning ni. Siapa dia yang debit? Debitkan ambilan. Kreditkan balik kadar bayaran. So yang itulah jawapan dalam bentuk journal. Okay. Untuk jawapan journal tulis balik lah. Debit ambilan. Okay, untuk C. Debit ambilan. Kredit kadar bayaran RM48. Okay, kita kosongkan balik akaun kadar bayaran. Kita rekodkan akaun ambilan yang betul. So dah dari situ lah. Debit kadar bayaran yang asal tu salah. Kita kosongkan balik. Kita kredit balik kadar bayaran ni. Kita debitkan akaun ambilan. So jawapan jenda macam tu lah. Debit ambilan, kredit kadar bayaran. Okay, yang tu untuk C. Alright, untuk D. Komisen diterima. Okay, komisen diterima akaun yang disebut tu, komisen diterima. Tetapi telah dikreditkan ke akaun faedah diterima. Okay, ni salah masuk akaun jugalah ni. Okay, ni pun nama apa ni? Kesilapan apa? Hasil, tapi masuk akaun hasil yang salah. Dua-dua ni akaun hasil, tapi dia masuk ke akaun hasil yang salah. Yang ni kita panggil sebagai kesilapan komisen. Ini kebetulan lah nama tu akaun komisen, tapi tak ada kaitan dengan nama komisen tu lah. Yang ni cuma nama dia kesilapan komisen. Maksud dia salah masuk akaun jadi sifat akaun yang sama, jenis akaun yang sama. Akaun hasil yang lain, tersalah masuk ke dalam akaun hasil yang lain. Itu dia panggil kesilapan komisen. Tidak ada kena-mengena dengan nama komisen tersebut. Okay, so tengok apa yang dia buat dulu. Okay, kamu draw balik ledger yang dia buat dulu. Dia kata komisen diterima tetapi telah dikreditkan ke akaun faedah. So yang dia buat salah tu akaun faedah lah. Faedah diterima, dia kata telah pun dikreditkan dalam akaun tu. RM88 ni telah pun dimasukkan ke dalam akaun tersebut. So yang ni yang salah ni. So kamu patut masuk akaun mana? Patutnya masuk akaun komisen diterima. So kita pun buka lah ledger lagi satu. Komisen diterima. Okay, yang macam mana kamu nak kosongkan akaun yang salah? Macam biasalah, letak di sebelah yang berlawanan. Akaun faedah yang faedah diterima ni kamu kena kosongkan balik. So kamu debitkan balik akaun faedah diterima. Sini debit. Maka bergu dia lagi satu kamu akan kreditkan lah. Bila kamu dah repair satu, yang ni duduk sebelah debit, maka akaun satu mesti berada di sebelah kredit. So baca balik yang kita baru tulis tadi. Okay, yang saya warnakan kuning ni, itulah pelarasan dia. Siapa debit? Debit, faedah diterima, kredit, komisen diterima. Ledger yang pertama kosongkan balik. Ledger yang kedua rekodkan hasil yang sepatutnya. Okay, rekodkanlah dalam jawapan kamu dalam bentuk journal am. Okay, untuk D, debit, faedah diterima, kredit, komisen diterima. RM88. Yang ni nama dia kesilapan komisen, iaitu merekod dalam akaun yang salah dalam jenis akaun yang masih sama. Okey, setakat D tu ada apa-apa nak tanya?
Kita dah lagi 4. Sekejap lah kelas begini, tak lama. Okay, untuk E. Yang ni sebuah almari. Okay, almari. Bulatkan almari tu. Bernilai 309. Dibawa masuk. Yang ni biasalah kamu dah jumpa selalu kan. Dibawa masuk. Dibawa masuk ni selalunya adalah modal lah. Okay, pemilik bawa masuk maksudnya modal, pertambahan modal. Tidak direkodkan dalam mana-mana buku. Yang ni senang lah. Nama dia kesilapan ketinggalan 1 urus niaga. So yang ni tak ada ledger lagi lah. Dia tak buat ledger apa-apa. Kamu just rekodkan macam biasa. So belajarlah pencatatan bergu. Almari ni aset. Almari sekarang bertambah. Maka almari akan kamu debitkan. Modal bertambah akan kamu kreditkan. Apa-apa pun abang leh kamu tu lah. So ini just rekod saja dalam jurnal. Tak ada ledger yang salah lah. Just masukkan jawapan. Debit almari ke debit apa? Kita guna akaun perabot lah. Debit perabot 369. Kreditkan modal 369. Yang ni kesilapan ketinggalan 1 urus niaga. Okey, E settle. F pula. Kita tengok apa yang dia kata. Bayaran cek. Okay, keyword yang pertama, cek lah tu. Bayaran cek untuk belanja membaiki premis. Okay, itu keyword yang kedua. Belanja membaiki premis yang digunakan di pejabat. Okay, premis tu untuk pejabat lah maksudnya. Tetapi dia kata telah dibukukan ke akaun premis. Nampak tu? Dia bayar cek untuk repair premis. Tapi dia kata telah dibukukan ke akaun premis. Alright, so yang ni kita tengok apa yang dia buat dulu. Okay, pertama sekali apa nama kesilapan ni? Siapa nak jawab untuk F? Belanja premis, belanja membaiki premis tapi telah masukkan ke akaun premis. Belanja membaiki premis ni akaun belanja, akaun premis ni akaun aset. Jadi ini kesilapan apa nama dia? Siapa nak cuba? Kesilapan akaun tapi jenis akaun yang tidak sama. Maka ini kita panggil kesilapan. Siapa nak jawab? Kesilapan apa nama dia? Kesilapan belanja tapi dia diasetkan. Dia patut belanja tapi dia rekod sebagai aset. So ni nama apa kesilapan ni? Kesilapan komisen. Minta maaf kurang tepat. Komisen ni macam ni imtiaz dengan kawan-kawan yang lain semua. Kesilapan komisen ni maksudnya kita salah akaun tapi akaun tu jenis yang sama. Macam yang tadi lah kalau tengok balik yang jawapan-jawapan sebelum ni. Yang jawapan A tu pun kesilapan komisen. Dia salah masuk akaun pembekal. Pembekal A masuk pembekal B. Kemudian yang kesilapan D pun kita panggil sebagai kesilapan komisen sebab hasil yang salah tapi masuk ke dalam akaun hasil yang lain. Okay, maksudnya kesilapan komisen ni bermaksud kita silap akaun tapi akaun yang kita silap tu dia sama jenis. Yang ni kita silap akaun tapi akaun ni tak sama jenis. Belanja membaiki premis tu akaun belanja, akaun premis tu akaun aset. Okay, jadi apa sebenarnya nama dia ni? Kesilapan apa? Dia dekat-dekat nak sama macam kesilapan komisen lah. Cuma yang ni beza dia lihat tadi, yang ni akaun dia tak sama jenis. Yang silap tu jenis yang tak sama. Nama dia adalah kesilapan. Ya, betul. Kesilapan prinsip. Tanya. Okay, thank you dua orang. Kesilapan prinsip. Okay, very good. Okay, so kita tengoklah apa yang dia buat. Belanja baiki premis telah dibukukan ke akaun premis. So, maksudnya dia buka akaun premis lah. Lagi satu, akaun bank lah kan yang dia buat tu. Okay, yang ni yang salah adalah akaun premis. Bayaran cek. So, ingat balik bayaran cek. Bila kita bayar cek, akaun bank mesti kita kreditkan. Sumpat sebenarnya dalam akaun bank tu tak ada masalah lah dari segi kedudukan dia. Ini kita kata betul. Okay, kemudian yang salah tu adalah premis.
So premis ni aset. Aset bila kita buat kesilapan, kita akan debit lah kan. Bergu dengan tadi tu kan. Bank kredit, account premis debit. Sebab apa? Kita faham ni, kalau waktu mula tu kita rekod, kita faham macam aset. So aset bertambah, kita pun debit lah account premis. Tapi sebenarnya salah. Yang ni salah ni. Sepatutnya kita buka account belanja membaiki premis. Sepatutnya. Belanja baiki premis. So macam biasalah bila dah nampak siapa yang salah, siapa yang betul, kita repair yang salah sajalah. So account premis nak kena buang balik angka tu lah. Account premis kena buang balik 496 ni, buang balik, kosongkan account premis dan kamu pun akan bergukan ke dalam account belanja membaiki premis. So yang account bank tak usik apa lah, account bank duduk belah kredit tu betul Yang salah ni adalah catatan dalam account premis. So account premis kita buang balik, kita kredit balik bagi kosong dengan nilai yang sama. So kita pun debitkan account yang sepatutnya, iaitu belanja membaiki premis. So buat balik dalam format journal am. Debit belanja membaiki premis. Kreditkan account premis. Okay, 496. Itulah cara dia nak buat. Ni kesilapan prinsip lah. Kita kosongkan balik akaun yang salah tu. Premis kosongkan balik. Kita debitkan akaun belanja yang sepatutnya. Okey, yang tu jawapan untuk F. Okay, untuk G. Ambilan tunai berkos 520 tersalah catat sebagai ambilan barang. Okey, macam ni lah. Dia faham benda tu ambilan. Ambilan tunai, dia ambil tunai. Tapi dia tersalah rekod sebagai ambilan barang. Yang ni yang salah. So kena faham lah bila dia kata tersalah rekod sebagai ambilan barang, akaun apa yang dia guna? Yang ambilan tunai ni, berkos 520 tercatat sebagai ambilan barang. Sebenarnya bukan berkos tunai mana ada kos kan. Ini kamu tukar sikit lah. Tunai bernilai lah no. Bernilai. Ambilan tunai bernilai 520 tercatat sebagai ambilan barang. Bila kita ambil barang ni, sebenarnya kita akan guna akaun belian. So, kamu kena tahu lah nama akaun apa yang digunakan. So, kita tengok dulu jawapan ledger yang salah. Ini untuk huruf G. Dia faham benda tu ambilan. Jadi, maksudnya yang debit tu betul lah. Jadi, dia buka akaun ambilan tu betul. Dia faham ambilan tunai, tapi direkod sebagai ambilan barang. Maksudnya di sini, ambilan tu betul. 520 akaun ambilan memang sudah pun didebitkan. Yang ni catatan ni dari segi duduk sebelah mana, akaun mana yang tu betul. Cuma yang dia salah adalah akaun yang lagi satu. Dia ambil tunai, tapi dia kata dia catat sebagai ambil barang. Maksud dia tersilap masuk dalam akaun belian lah. So dalam akaun belian dia catat sebelah kredit. Yang ni catatan yang salah. Sepatutnya akaun apa? Sepatutnya akaun tunai. Kita buka lah akaun tunai. Ledger tunai. Okay, nampak tak yang tu yang dia buat tu? Ambilan tu betul dari segi kedudukan dalam akaun ambilan tu betul, debit betul. Yang salah adalah akaun belian. Sepatutnya bukan masuk akaun belian, sepatutnya masuk akaun tunai. Okay, jadi kita buat macam biasalah. Pembetulan tu kamu dah faham. Bila kamu dah nampak akaun mana yang salah, dari segi nak betulkan tu sama saja kan. Kita cuma cancel balik akaun yang salah bagi kosong. So kita debit balik akaun belian 520, kamu bergukan balik dengan akaun tunai. Yang tu ialah yang pembetulan ni. Cuma nak kenal pasti akaun apa yang terlibat, itu sahaja. So baca baliklah. Debit siapa? Debit belian, kredit tunai. Okay, debit belian, kredit tunai. RM520. Okay, settle huruf G. Okay, last one. Belian alat tulis pejabat secara kredit daripada kedai Betty telah direkodkan dalam jurnal belian dan dibukukan ke ledger. Okay, sebelum ni, yang G tadi kesilapan apa nama dia? Ambilan tu betul tapi dia salah masuk ke akaun akaun yang lagi satu lah. Yang ni pun kita boleh kata macam kesilapan komisen lah. Dia bukan silap prinsip. Prinsip tu betul. Okay, ambilan tu dekod betul dari segi prinsip betul. Ini adalah ambilan cuma dia salah
kreditkan akaun yang lagi satu lah. Okay, untuk H ni apa yang dia buat? Kita tengok betul-betul H ni. Dari segi ayat dia kata beli alat tulis. Beli alat tulis. Okay, itu akaun pertama, akaun alat tulis. Secara kredit daripada kedai Betty, so akaun kedai Betty lah yang terlibat. Tapi dia kata telah direkodkan dalam jurnal belian dan dibukukan ke ledger. Okay, ini kena faham. Bila jurnal belian masuk ke ledger, akaun apa yang terlibat? Akaun belian lah kan? Itu kena faham benda tu lah. Dia rekod dalam jurnal belian, tapi dia telah pun dibukukan ke ledger. Tapi sebenarnya dia beli tu bukan beli barang niaga, dia beli alat tulis. Jadi kena faham kat sini sebenarnya kesilapan ni telah pun menyebabkan alat tulis itu direkodkan ke dalam akaun belian. Jadi ini kamu kena faham lah. Yang salah tu adalah akaun belian. Dia beli alat tulis, tapi dia tersilap masuk dalam jurnal belian dan dia bukukan ke ledger. Bermaksud alat tulis itu sekarang ini berada dalam akaun belian. Akaun kedai Betty tak ada masalah nah. Kedai Betty kita anggap betul lah. Bila dia buat sistem bergu daripada jurnal, maksudnya kedai Betty akan berada di sebelah kredit. Maksudnya angka itu berada di kedudukan yang betul. Yang itu tak ada masalah. Yang salah adalah akaun belian. Dia tak sepatutnya berada di akaun belian. Dia sepatutnya berada di akaun alat tulis. Yang ni nama apa kesilapan ni? Ni akaun belanja jugalah. So ini pun kesilapan commission. Belian pun belanja. Alat tulis pun belanja. Yang ni kesilapan commission. So buatlah pembetulan macam biasalah. Akaun belian patutnya kosong. Jadi kita kena buang balik lah. 386 kamu kreditkan semula akaun belian dan kamu debitkan akaun alat tulis. Saya cuba naikkan sikit. So kita baca balik lah yang kita baru buat catatan tu dalam bentuk debit kredit. Siapa yang debit? Kita debitkan alat tulis. Kita kreditkan belian. So transfer jawapan dalam bentuk jurnal. Debit alat tulis 386, kita kreditkan belian 386. Okay, itu jawapan yang terakhir lah. Ini pun kesilapan prinsip. Sebab belanja, satu jenis belanja tersalah masuk ke dalam akaun belanja yang lain. Alright, yang tu ialah yang cikgu nak bincang dengan kamu pagi ni untuk tajuk soalan 6, pembetulan kesilapan, membetulkan kesilapan dalam catatan jurnal.